Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam yang mulia boleh kita sama-sama untuk tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, permulaan kita nak masuk dalam surah Al-Qiyamah berkenaan dengan esok. Dia sebenarnya bulan ni, cara tengok bulan dia bukan dia bulan kalau nak bila turut 365 hari tu dia panggil syamsiyah. Dia panggil tengok melalui matahari. Sebab tu kalau orang tengok matahari jadi hari bulan tu dia beza dengan orang tengok bulan. Kalau orang tengok bulan dia nak panggil qamariyah. Bulan Islam ni dia kira bulan qamariyah, bulan Islam. Dia tengok bulan jadi nak masuk tahun apa dia panggil nak masuk bulan baru. Sebenarnya bukan bulan puasa saja tengok bulan. Setiap bulan mana kata ni Muharram, nak masuk Muharram tu dia kena tengok anak bulan. Lepas daripada Muharram nak pergi kepada Safar pula dia kena tengok anak bulan juga. Lepas daripada tu dia tengok anak bulan semua. Sebab dia ikut dia panggil bahasa Sia dia panggil cantarak ketik. Berkenaan dengan bulan dia tengok pusingnya bulan. Pusingnya bulan cukup. Kalau kita tengok masa pun tak serupa. Dan masa mana? Kalau kita kira ni, alik malam ni, permulaan malam ni dia masuk hari baru dah ni. Malam ni malam apa ni? Hari-hari Khamis lagi dah. Malam Jumaat dah. Tu perbezaan dia sikit-sikit banyak. Dan sebagai ilmu yang kita perlu ada lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala pun guna. Allah Ta'ala guna di antara salah satu daripadanya dalam surah Al-Kahfi. Dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala tunjuk jelas kepada Nabi SAW berkenaan dengan kumpulan Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi Allah Ta'ala sebut bahawasanya walabithu fi kahfihim. Mereka berada di dalam kahfi, dalam gua tadi berapa lama? 300. Lamanya 300 tahun. Tapi Allah Ta'ala mari tambah pula. Allah Ta'ala tak royak kata 300 tahun 10 bulan ke 300 tahun capur 10 tahun pula. Allah Ta'ala kata wazdadu tis'ah. Tambah pula 9. Sebab tu ulama tu dia mari kecek situ dia kata apa tu yang kena guna apabila Allah Ta'ala nak royak 300 tahun. Ashabul Kahfi duduk dalam gua, Ashabul Kahfi tidur dalam gua selama 300 tahun. Apa Allah Ta'ala kena mari guna wazdadu tis'ah pula? Apa Allah Ta'ala tak ayat kata Ashabul Kahfi tidur dalam gua selama 300 tahun. Kalau nak ayat kata 309 tahun, nescaya dia kena kata 309 tahun. Tapi Allah Ta'ala guna dalam bahasa Quran, Allah Ta'ala kata wazdadu tis'ah. Tambah pula 9. 9 ke apa? Tak ayat 9 bulan ke, 9 tahun ke, 9 korong ke, tak ada ayat. Lalu tu ulama pun dia mari bah. Hak Allah Ta'ala royak berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Kalau kita bila turut matahari pusing dunia ni, nescaya 300 tahun Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Tapi kalau kita bila turut bulan pusingnya bulan tu hanya dia kena tambah 9 tahun pula. Cukup 300 tahun supaya dengan bilangnya syamsiyah tadi. Apa beza dia? Kadang-kadang kita dengar tu berasa belik. Kita tengok. Kalau kita tengok Mokara, Kumpa,
ataupun bulan Mak Saleh Januari, Februari tadi, kalau kita tengok pada hari, nak cukup sebulan tu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 31 hari. Hak kata 28 hari dengan 29 dia ada sebulan je. Hak bulan lain tu dia ada semain 30 31. Tapi kalau bulan Islam ni kerana ke 28 hari ataupun 29 hari. Lebih kurang tu je, duduk di 30 hari. Tu bulan Islam perbezaan di antara bulan. Sebab tu Muharram ni merupakan satu bulan yang Nabi royak kepada sahabat. Puasa pada bulan Muharram di segi afdal lepas daripada bulan Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang afdal puasa lepas daripada bulan Ramadan. Lalu tu mari kita tengok gapo dia ada pada bulan Muharram sebelum daripada kita nak masuk cerita berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Muharram ni mengikut yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, permulaan yang Nabi sebenarnya bila bulan ni bukan masa Nabi dak. Bila bulan ni sebelum daripada Allah Taala cipta langit bumi lagi. Seperti mana Allah Taala royak, kalau kita tanya kata apa bulan ada 12, Tuhan royak dalam Quran. Tuhan ajar manusia kata bulan ada 12 bulan ni je, tak boleh lebih daripada 12. Ada bulan mana panggil 13 bulan ada? Tak ada, 12 bulan tu je. Lalu tu Allah Taala kata inna syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Taala ada 12 bulan. Bila masa? Semenjak daripada yauma khalaqallah, seperti Allah Taala cipta langit bumi tu 12 bulan dah. Tak ada bulan yang ke-13. Tu Allah Taala nak ayat kata bulan ni Allah Taala cocok. Lalu tu Allah Taala kata lagu mana? Fiha arba'at, adanya 4 bulan yang boleh haram. Boleh haram 4 bulan. Orang masa dulu tu dia haram pergi 4 bulan ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas tu Muharram, gi pula Rajab. 4 bulan ni orang jahiliah pada masa tu tak pergi. Seolah kata kalau gi pergi pada bulan haram, dia buat kesalahan besar. Lalu tu dia tak buat. Lalu tu bulan Muharram, apabila kita sebut benda ni haram, benda ni haram, Muharram asal daripada benda tu dah. Bulan haram. Haram apa? Haram nikah ke? Tak ada. Nabi mai ayat kata haram nikah pada bulan Muharram. Tak cuba tanya tu Imi, ada akad nikah bulan Muharram? Ada. Sebab tu tak ada haram. Tapi haram ni, haram apa? Haram kita nak pergi pada bulan Muharram, Allah Ta'ala larang. Jadi mana kata nak nikah bulan Muharram? Lah lagi. Nak buat apa dia panggil? Nak buat akikah. Anak kita beranak bulan Muharram ni, khabar cukup 7 hari. Tak boleh kena tuna pergi bulan Safar. Apa? Bulan haram. Tak boleh buat makan haram. Tak. Makna kata orang dulu tu dia faham, dia silap, dia pergi faham kata bulan Muharram ni tak boleh nak buat apa perkara lah kerana bulan haram. Lalu tu bulan Muharram merupakan bulan yang Allah Ta'ala harap pergi. Tu je. Lalu tu kita nak buat gapo lagi, benda yang Allah Ta'ala halal lagi. Jangan kita mengharapkan benda Allah Ta'ala halal. Permulaan apabila Nabi duduk di Mekah. Masa Nabi duduk di Mekah dulu tu, puasa Muharram ni, puasa hari Ashura ni, hari 10. Ashura tu makna hari 10. Hari 10 ni, kalau nak turut ahlu kitab pada masa tu dia bagi kepentingan pada hari yang tersebut. Dia hai kuam samkan pada hari yang ke-10. Bapa? Oleh kerana ahli kitab dengan berimannya kepada Nabi Musa, dia lebih dekat daripada beriman kepada Nabi Isa lagi. Dia beriman kepada Nabi Musa, dia percaya kepada Nabi Musa, dia tahu kata Firaun kepala jahat, dia tahu kata Firaun yang nak bunuh Nabi Musa, dia tahu belaka cerita Nabi Musa dengan Firaun. Lalu tu dia beriman kepada Nabi Musa, dia percaya kata Nabi Musa sebagai seorang rasul, dan juga Nabi Musa daripada Bani Israel. Lalu itulah apabila Nabi berada di Mekah pada masa tu Nabi puasa tapi Nabi tak suruh sahabat. Nabi puasa tapi Nabi tak suruh dak sahabat. Nabi tak suruh kata sahabat pakat puasa hari ni 10 Muharram. Nabi tak ayat dak kepada sahabat suruh puasa. Bermakna kata pada masa tu
Kerana kalau kita ikut je Nabi SAW dengan Nabi Musa tu, dia mari apa dia panggil silsilah yang sama. Semua tu daripada samawi belaka, agama daripada langit belaka, agama Allah Ta'ala belaka. Tetapi perbezaan lepas pada tu di segi percaya orang. Pada masa tu timurnya munafik, pada masa tu bolis mengenak kitab Taurat, buat kitab Taurat baru supaya nak bagi manusia tukar daripada agama yang dibawa oleh Nabi Musa, supaya manusia klik kepada benar-benar yang faham baru, benar-benar faham yang tak serupa dalam kitab yang Allah Ta'ala buat turun. Lalu tu Nabi SAW tak suruh kepada sahabat supaya puasa pada 10 Muharram yang dinamakan Ashura. Hak tu Nabi duduk Mekah pada masa tu. Lalu tu apabila Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah tu, siapa di Madinah? Nabi tengok, Nabi tanya para ahli kitab. Nabi kata, hari ni hari gapo nampak besar gitu lalu? Nampak hebat gitu lalu hari ni pakat puasa belakang orang Yahudi ni. Lalu tu jawab orang Yahudi kata, hari ni adalah hari 10 Muharram, hari yang Allah Ta'ala najahkan, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun laknatullahi alaih. Oh, lalu tu Nabi kata lagu mana? Nabi kata, nahnu ahaqqu min, fuak kita ni, fuak sahabat lebih berhak di segi gapo dia panggil ikatan dengan Nabi Musa, lebih berhak daripada orang Yahudi lagi. Kerana kita lebih dekat daripada orang Yahudi. Makna kata orang Yahudi puasa, pada hari tu orang Yahudi puasa, orang Islam wajib kena puasa pada hari tu. Makna kata perintah yang kedua tu, puasa Ashura merupakan perintah wajib bagi sahabat kena puasa. Sebelum daripada ni ada lagi puasa Ramadan. Ramadan tak mari lagi. Puasa Ramadan kita duduk puasa cukup 30 hari tu, Allah Ta'ala tak ada banyak lagi kepada Nabi pada masa tu. Lalu itulah Nabi janji dengan sahabat apabila Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya puasa Ramadan, dia ilrak. Ilrak mana kata yukle, buat banyak hak kata suruh puasa 10 Muharram ni yukle. Jadi benar ni, jadi benar sunat. Jadi sunat, nak puasa pun tak apa, tak siap puasa pun tak ada dosa. Puasa, orang puasa tadi Nabi SAW dia jamin kata, sesiapa yang puasa pada 10 Muharram, Allah Ta'ala nak ampun dosa yang telah lepas. Makna kata dosa yang kita buat, ulama mari kecek kata, dosa sini Tuhan nak ampun belaka ke? Dosa yang kita buat Tuhan nak ampun belaka ke? Hak mana kita buat dosa besar, dosa dia banyak. Dosa besar, dosa kecil, dosa sakut dengan anak adik, tu dosa. Lepas tu Tuhan nak ampun dosa belaka ke? Di sini ulama dia bagi perselisihan pendapat. Pendapat ni kata tak boleh. Dok, Tuhan nak ampun dosa, dosa yang berkenaan dengan manusia, dengan Allah Ta'ala je. Kita dengan Allah Ta'ala, tapi hak halus je, hak kecil je. Tinggal semaya, dosa kecil, apa yang kata dosa yang kecil tu Allah Ta'ala nak ampun. Tetapi bagi dosa besar tu, pendapat ulama kata Allah Ta'ala tak siapa juga. Gapo dia? Syirik, buat sihir, makan duit anak yatim, tuduh orang zina. Hak tu di antara dosa-dosa besar yang Nabi kata, ijtanibu anis sab'il mubiqat, suruh jauh daripada 7 perkara yang Nabi royak. Di antaranya asyirku billah, syirik kepada Allah, wa qatlan nafsal lati haramallahu illa billah, bunuh diri sendiri. Tu. Dan juga dosa, kalau kita sebut dosa besar ni, kemungkinan kita ada masa untuk taubat. Tapi dosa ni tak boleh taubat, dosa bunuh diri. Nak taubat lagu mana? Bunga dia bunuh diri dia sendiri, habis masa taubat lah. Kalau dia syirik kepada Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang syirik dengan Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala kanak nak ampun, bagi Allah, Allah Ta'ala boleh ampun. Bila masa Allah Ta'ala kanak, yaghfiru man yasha. Lalu tu ulama mai kecek sini kata tak boleh dosa besar. Puasa Ashura pun, puasa lagu mana pun tu tak ampun kecuali kena minta taubat dengan Allah Ta'ala. Tu di antara dosa besar. Mari pula dosa anak ada. Kita buta duit orang ni 2 kok. Kita ambil duit orang ni dengan zalim. Kita tak kira. Hak tu dia panggil dosa di antara anak ada. Ulama kata dosa anak ada ni jelas sekali Allah Ta'ala tak ampun kecuali kena minta maaf lagi mari.
Kita ngupak dosa di antara anak ada. Kita duduk kecil orang, kita royak kata, oh orang tu lagu ni. Dosa dia, dosa kita dengan dia. Kita kena minta maaf kepada dia. Royak kat dia, minta maaf, kita ngupak kat demo. Walaupun benar yang kita royak dia salah 100%. Kalau benar tu jadi royak ke aib orang kepada orang, cuba kita tanya diri sendiri. Adakah kita suka orang royak aib kita walaupun kita salah kepada orang? Kita suka tak? Tak suka. Begitu juga orang pun tak suka. Dia ni buat salah, dia ni curi. Oh, yang ni dulu kalau kita nak kecek dia agak, oh, tak boleh royak. Dia curi sampai ke rumah orang dia naik. Orang tak say benda tu. Kejahatan. Sebab tu Nabi SAW sendiri kan, kejahatan kita kena katuk. Semua ni tak kira ustaz tak ustaz, tak kira pia tak pia, dia ada kejahatan. Dia ada hak ni tak molek sini, hak ni tak molek sini. Kejahatan kita tak kena ayat kat orang. Tak ada kena siapa, oh kita ni, oh kalau nak tunjuk orang jahat, kita jahat sekali. Apa dia ayat kat orang? Sebab tu hak tu di antaranya Nabi SAW nak apung dosa bagi mereka yang puasa pada hari Ashura. Lalu tu Nabi kata, kalulah aku dah tahun depan. Nabi kata kalau dia dah tahun depan, nescaya Nabi nak puasa, nak wi mukhalafah. Tak sewi supa, tak sewi supa dengan orang Yahudi puasa. Orang Yahudi dia ambil hari 10 dia puasa. Nabi kata kalau aku dah, aku nak puasa hari yang ke-9, hari Tasu'at. Bila hari Tasu'at? Bila hari yang ke-9? Bila hari yang ke-10? Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Muharram. Hari ni kita duduk di bulan Muharram. Bulan Zulhijjah kita lepas dah. Muharram ni dia kira bulan yang pertama di dalam Islam. Kalau kita ikut pada sejarah, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi duduk di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah bukan bulan Muharram. Tapi Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi bulan yang pertama dalam patitin kalender Islam iaitu bulan Muharram. Umar Ibn Khattab pada masa tu oleh kerana seluruh apa dia panggil negeri Islam pada masa tu dia luah dah. Masa Nabi sekadar di Madinah je. Mari gapo dia dekat dengan sebelum daripada Nabi nak mati, Nabi dah buka Mekah. Nabi dah buka Mekah, mari pula Abu Bakar dah buka negeri sikit. Mari pula masa Utsman dah buka sikit. Mari masa Umar tu Qadar buka. Mari Umar dulu, masa tu masa Umar, khalifah yang kedua. Mari masa Umar tu, negeri Afrika pada masa tu jadi negeri Islam dah. Lalu tu, apa dia panggil gubernur, puan, hak setiap negeri tu di atas surat. Umar apabila dia ada satu perintah, ada satu kamsang di atas surat, tapi dia tak ada lawanti. Dia tak tahu kata surat ni, hak mana ke depan, hak mana belakang. Membawa kepada Umar, panggil sahabat, mari kecek, kata kita nak kira lagu mana. Hijrah, nak bila tahun hijrah Islam. Kadang-kadang orang Kristian dia kata lagu mana, Islam agama baru. Mana dalil kata agama baru? Tunjuk kata baru tahun 1442 baru. Dia bila kata Islam baru 1442 tahun baru Islam. Kalau nak bila Kristian berapa dah? 2000 berapa ni? 2020. 2020 mana kata Kristian mari sebelum? Betul. Kita tidak, apa dia panggil, kita tak ada nafi kata hak tu mari dulu. Tetapi kita nak royak bahawasanya Islam adalah agama yang di Allah Ta'ala redha. Lalu tu Umar Ibn Khattab dia mari kecek dengan sahabat, bila kita nak kira permulaan satu hijrah bila? Hak ni kata kita ambil maulidin Nabi. Kita ambil hari Nabi beranak. Nak ambil bila hari Nabi beranak muka? Kenapa tak? Tak orang panggil kata hak ni kata hari tu, hak tu kata tukar. Kita pergi hari lain pula, kita pergi hak lain pula. Hari Nabi mati. Tak boleh. Hak ni kerana tidak ada benar besar hari beranak dengan hari mati. Orang Kristian hari beranak tu dia besar hari tu, tapi Islam ni Nabi nak mukhalafah dengan benda tu. Lalu tu fikir pergi mari Umar kata lagu mana gini lah. Sorry sahabat. Ayat kata kalau kita ambil hijrah Nabi, kerana hijrah Nabi ni merupakan satu peranan besar untuk umat Islam yang Nabi kata la hijrah, tidak ada hijrah selepas daripada Nabi hijrah. Tak ada hijrah lepas pada tu. Tetapi Nabi kata hijrah selepas daripada ni
Man hajara, sesiapa yang hijrah daripada keburukan kepada benda baru. Tu makna hijrah. Lalu tu lah, waktu dia kaitan dengan hijrah lah. Sebab tu kalau kita tanya kata bila hari Muharram, 10 Muharram bila? Kalau nak ikut. Sebab tu sepanjang saya wayak saat ni lah. Saya wayak saat ni kata apabila perselisihan pendapat ni dia biasa je benda ni. Benda ni bukan makna kata benda kita kena balah. Demo lagu tu, demo lagu ni. Tak. Benda ni adalah hikmat bagi seluruh dunia. Masalah satu masalah. Mazhab Imam ni dia buat lagu ni. Mazhab ni dia buat lagu ni. Lepas tu kita nak balah kau demo mazhab, demo lagu tu. Tak. Bukan benda kita kena balah. Kita boleh terima pergi mari. Mazhab Imam Ahmad berdasar daripada hadis Nabi. Mazhab Imam Syafi'i berdasar daripada hadis Nabi. Mazhab Abu Hanifah klik pada hadis Nabi belaka. Nampak tak? Sebab itulah marinya apabila perselisihan di antara kita nak turun hak mana, hak tu kita pilih sendiri dah lah. Kerana dunia kalau dalam apa dia panggil klena Ummul Qura, Patitin Ummul Qura ni dia nampak anak bulan sebelum daripada tu. Makna kata hari ni merupakan hari yang ke-8 Muharram dah. Hari ni hari yang ke-8 Muharram. Kalau nak turun hak seluruh dunia. Tapi kalau ikut Cula Raja Menteri, dia perakat kata dia tak nampak anak bulan. Terpaksa dia kena undur sehari. Bermakna kata hak Cula tu hari ni hari yang ke berapa? Hari ni hari yang ke-7. Nampak tak? Pentingnya kita tak sewi balah masalah ni. Kita nak wi pakak poso. Kita nak wi pakak poso. Kita poso. Demo poso turut dia tak usah tanyalah. Moga mengaji belaka, dua-dua hadis belaka. Kita turut hak ni kerana hak ni tak nampak. Kita turut hak ni kerana hak ni nampak. Lagi tak ada masalah. Pentingnya bagi orang nak poso esok, nak turut dunia, esok dia boleh poso merupakan hari yang ke-9. Esok. Lepas tu hari Sabtu. Hari Sabtu panggil hari Ashura. Hari yang ke-10. Hak tu hak tu. Hak kita nak tu. Hak 9 saat ni tujuan kita tak sewi mukhalafah dengan orang Yahudi. Hari yang ke-10 tu hak tu dia panggil puasa hari yang ke-10. Hari yang Nabi kata lagu mana kita lebih berhak daripada orang Yahudi. Orang tak puasa, malu kat orang Yahudi. Orang tak puasa hari Ashura. Apa? Orang Yahudi pakat puasa fak dia. Pakat puasa walaupun dia pun akidah tak betul, tetapi dia puasa hari tu. Apa? Dia nak tunjuk kata dia percaya pada Tuhan. Dia beriman kepada Nabi Musa. Sebab tu hari yang ke-10 Muharram kita pakat puasa belaka. Dan insya-Allah taala ni satu sebagai satu semangat kepada fak kita supaya Allah Taala nak ampun dosa yang kita lepas. Lepas tu kalulah kita tak ada hari yang ke-9. Tak ada esok bertelenga musafir ke ataupun lagu mana ke, kita ambil hari yang ke-10 ataupun hari yang ke-11. Dua-dua boleh. Nak ambil 9, 10 pun tak apa. Ataupun nak ambil 10, 11 pun tak apa. Lepas tu kalau nak tiga-tiga, Allah lagi tujuan tak sewi serupa dengan orang Yahudi puasa. Hak ni masalah agama Nabi tak sewi serupa. Bagaimana masalah perbuatan kita buat serupa dengan orang Yahudi. Pakaian kita serupa orang Yahudi. Hak tu lebih lari lagi lah. Itulah di antara bila nak puasa serah pada fak kita. Bagi siapa yang nak puasa esok, selakan. Nak puasa lusa, sela. Nak puasa tulak, sela. Pentingnya kita boleh puasa pada hari Ashura. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan hari itu merupakan hari yang Allah Ta'ala apa dia panggil hari yang Nabi Musa pun puasa hari itu. Kerana Nabi Musa ni apabila dia najah daripada Fir'aun. Kita klik pada cerita sikit. Seperti mana seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW dan juga kepada musyrikin Mekah. Allah Ta'ala kata bagaimana? Hal ataka hadithu Musa. Nabi, musyrikin, adakah sudah sampai kepadamu cerita berkenaan Nabi Musa? Bapa? Kerana cerita Nabi Musa kalau kita baca semenjak daripada dalam suratul Nazi'at ayat yang ke-15 kalau tak silap, kita gigi akhir ujung Allah Ta'ala kecek berkenaan dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala kata lagu mana? Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya cerita yang Allah Ta'ala doa ayat Nabi Musa dengan Fir'aun.
Allah Ta'ala ada ayat di antara pendebatan di antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa ni, dah kita tengok biasa tapi dia gagah. Tapi dalam gagah Nabi Musa, gagah tubuh dengan gagah hati tak sama. Nampak tak? Nabi Musa ni apabila dia nak pergi jumpa dengan Fir'aun, takut serupa dengan manusia biasa je. Walaupun dia Nabi. Setelah mana dia pergi jumpa dengan Fir'aun, Allah Ta'ala perintah kepada dia. Allah Ta'ala kata, Musa, ambil tukar dia, fadrib bi'asakal hajar. Apa dia? Allah Ta'ala kata, suruh ambil tukar dia, suruh lepas. Fa'idha hiya thu'banun mubin. Lalu tu tukar Nabi Musa, keadaan Nabi Musa takut kepada Fir'aun tu, tukar dia jadi ular. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk satu peristiwa yang besar, yang banyaknya hikmat kepada umat belakang hari. Tengok kerajaan zalim. Kerajaan zalim bunuh orang-orang pada masa tu mati berapa ramai. Pada masa tu buat piramid. Pada masa tu zalimnya Fir'aun. Pada masa tu kalau kita klik kepada cerita Masyitah, seorang sisir rambut anak Fir'aun kan. Orang sisir rambut anak Fir'aun, dia duduk sisir rambut. Tok laki dia mati, ki zalim Fir'aun. Tok laki dia mati, Fir'aun bunuh. Tapi seketika mana anak dia, bini dia duduk sisir rambut Masyitah tadi, kabar-kabar sisir daripada mago jatuh tak kaki. Sisir jatuh. Subhanallah, seorang-orang tino yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia tengok muka anak Fir'aun, muka merah nak marah, dia kata Bismillah. Pada masa tu Fir'aun ngamuk. Pada masa tu Fir'aun duduk ayat kata, aku Tuhan, tak ada Tuhan lebih daripada aku bebas sekali. Tetapi keadaan tu ada orang tino lemah seorang, ada orang tino peru anak 3-4 orang. Allahu Akbar. Sisir jatuh atas kaki anak Fir'aun, dia kata Bismillah. Kalau kita dia matah tu berak matah ni kadang-kadang kita buat tak keleng kali, kapan-kapan matah. Tengok orang beriman. Orang beriman dia matah benar comel. Kadang-kadang dia buat salah sikit, subhanallah. Dia matah tu. Dia tak keleng nak tubik kali. Orang tino khususnya kalau matah Allah tubik benar tak molek banyak lah. Dia buat tubik benar tak molek belakang, tunjuk kata subhanallah. Lalu tu kalau kita nak matah, kita buat tubik subhanallah ke alhamdulillah. Seperti mana orang tino tak dia apabila sisir jatuh atas anak raja, jatuh atas kaki berdarah, dia kata Bismillah. Anak dia tanya manillah, pia Tuhan. Tuhan, cuba rayak Tuhan. Moga ayah kita Tuhan. Dia mau kata ada lagi Tuhan Allah. Dia kata Allahu Rabbi wa Rabbuki. Allah ni Tuhan aku, Tuhanmu. Dia tengok mata kepada Masyitah, orang sisir rambut. Masyitah bukan nama dalam hadis. Dia sebut kata khija dia sisir rambut anak Fir'aun. Lalu tu dia tanya kata manillah pia Tuhan. Rabbi wa Rabbuki, Tuhan aku, Tuhanmu. Dia kata ayahku Tuhan. Apa mu ada selain daripada ayahku Tuhan? Ayahku duduk peromu, ayahku duduk gajimu, ayahku duduk wimu, duduk tempat sedap. Kabar-kabarmu kata ada selain daripada Allah Tuhan. Dia kata kalau gitu aku nak ngacung ke ayahku. Dia pergi pada Fir'aun tadi. Dia ayat ke ayah dia, ayah, ada orang tino sore duduk bawah jaga ayah. Satu kali sisir jatuh atas kaki, dia kata Bismillah. Fir'aun kejut selalu dah. Pia Tuhan hak Musa bawa ke? Hak Musa bawa Tuhan tadi ke? Mana kata dia beriman kepada Nabi Musa? Lalu tu lah dia kata pergi panggil orang tino tadi. Panggil orang tino tadi. Mari depan gapo dia panggil balang besar Fir'aun. Fir'aun duduk atas tu dakak diri. Dia tanya, ni orang tino ni hak kata ada Tuhan selain daripada aku. Orang tino tu senyap. Masyitah hak sisir rambut anak dia senyap. Apa khabar? Fir'aun tanya kata, boleh ke tak murayak yang sebenar kata aku adalah Tuhan yang sebenar? Dia kata tak. Tuhan yang sebenar iaitu Allah. Orang tino seorang. Cuba kita tengok dalam kerajaan yang zalim, dalam kerajaan yang bukan makna kata masa darurah setara mana dak. Darurah tu darurah cerat dah. Kalau hukum Islam, kalau orang mari bangkap kita suruh kufur pada masa tu, tak ada gapo kita nak pergi kata. Tetapi seperti Imam Ahmad kena igak. Imam Ahmad kena igak pada masa tu pada kerajaan, kerana kerajaan suruh kata Quran adalah makhluk. Imam Ahmad dak, bukan makhluk. Quran adalah perkataan Allah. Imam Ahmad pun masuk dalam jaga. Orang tino tadi duduk dalam bawah jaga Fir'aun.
Lalu tu dia kata tidak ada Tuhan walaupun Firaun, walaupun mana-mana kerajaan, iaitu Allah sahaja sebagai Rabbul Alamin. Teguh. Kita berani tak teguh lagu ni? La ilaha illallah. Khabar-khabar Firaun kata, boleh lagu tu. Gini. Semua orang duduk sini pakat saksi belakang, dia kata selain daripada aku ada Tuhan. Pakat saksi belakang. Apa pakat saksi? Aku amarah sekali lagi. Amarah sekali yang terakhir. Kalau mu boleh rakyat kata aku sebagai Tuhan, aku nak bebas. Masyitah masih teguh dengan perkataan yang sama. Allahu Rabbi wa Rabbuka ya Fir'aun. Allah Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun. Marah dah lah. Kau mari marah. Muka merah. Marah. Lalu gitu semua pakak pergi cari kayu api. Kita nak bakar orang Tino. Pergi. Pakak cari. Dia masa tu besar. Pakak cari kayu api. Pakak mari tok. Ambil koli mago kan. Ambil koli. Mari tok. Ambil minyak panas bubuh masuk. Firaun nak tunjuk. Kata ada kalulah. Ada selain daripada dia sebagai Tuhan, boleh hidup manusia, boleh mati manusia ni. Tak ada lah orang lain nak jadi Tuhan, dia kata. Orang Tino ni berani, apa dia panggil, berani lawan dia. Hari ni boleh tengok. Lalu tu lah dia rakyat kata, dia ambil anak Masyitah. Semua ada riwayat kata 4 orang. Anak dia semua pakak mari baris duduk depan Masyitah. Duduk depan Masyitah. Khabar-khabar Firaun kata, hari ni boleh tak orang pakak duduk urung nak tengok ni Firaun awak lagu mana dengan orang Tino, seorang orang Tino lemah. Sebab tu lemah badan bukan kira, tapi lemah iman ni tepat kira. Kalau iman so lemah, habis dah lah. Sebab tu Masyitah apabila pergi depan Firaun tadi, panggil anak mula-mula, mari anak dia mula-mula. Mari. Dia kata, mu nak ngaku tak kata aku ni sebagai Tuhan Masyitah. Kalau mu kacau kerah mulut, aku nak lepas anakmu masuk dalam api. Nak lepas masuk dalam kuali panah. Masyitah senyap hanya air mata yang tunjuk menyaksi kepada Allah Ta'ala. Air mata. Lalu tu Firaun pun ambil anak dia lepas masuk dalam kuali. Allahu Akbar. Seorang mak bukan tak saya ke anak. Bukan tak saya. Apabila lepasnya anak seorang anak saya peros di ayah tu kena Firaun zoleng dah. Mari pula seorang anak pula hak besar sekali lepas masuk dalam api. Seorang-orang Tino hanya berani boleh kata tiak je mengadu hal kepada Allah Ta'ala. Firaun tengok tak pandai nyanyi. Tak pandai nyanyi Firaun. Tengok pula ambil anak dia yang kedua pula. Mari hak yang kedua. Siapa di depan pintu tu? Ambil anak dia lepas pula. Lepas hak yang kedua Masyitah pun macam tu lah, tubik air mata, tiak menangis. Apa khabar ambil yang ketiga lepas, Masyitah kata nanti dulu. Berhenti Ustaz. Firaun kena hati dia lah. Kecek molek-molek tak say. Nak wi gapo dia panggil nak wi mati dulu baru nak kecek kalau bahasa kita ke. Lalu tu Masyitah kata, wahai Firaun, boleh ke tak permintaan aku satu perkara kepadamu? Aku nak minta satu perkara kepadamu. Firaun tanya, kata nak minta gapo? Kalau boleh, kalaulah aku semua anak aku ni termasuk di dalam koli api panah, hak duduk dalam koli tak ada hitam lengu, gapo dia panggil tulang. Kalaulah aku termasuk daripada orang ni, aku minta sekara kepadamu, tolong ambillah tulang-tulang anak aku semua bersama dengan aku, kamu tempat yang sama. Allah, permintaan seorang bukan minta kata minta maaf dak, tak say minta jong dak, tak jong juga. Ni nak yang keimanan yang kuat dan keras. Walaupun benda tu merupakan benda batil, merupakan benda yang pahit mulut sekalipun, dia tak jong kata. Lalu itulah Firaun pun mari yang terakhir duduk atas dukung. Allah, hak duduk atas dukung. Tak boleh kecek bobong ngakak boleh. Kecek tak boleh langsung. Duduk atas dukung Masyitah dukung hak sore tu. Duduk atas dukung, kabar-kabar mak dia duduk tengok kok anak ni. Nak turun takut nyanyi, kok anak takut anak ni nyanyi. Kok diri sendiri kalau bukan anak, kita lah dah. Masyitah tu. Habis kabar-kabar Allahu Akbar. Anak dia duduk atas dukung, duduk tengok mak dia. Anak dia duduk tengok mak tengok anak tunjuk mata pergi mari. Anak tak boleh kecek tu hewi, kecek pada hari tu. Tuhan kata, seorang anak kata lagu mana, ya ummi, hei mak aku, inzili, kamu turun dalam koli panah tadi.
fa innaki 'alal haq, sesungguhnya mek dalam kebenaran, mek duduk di atas jalan yang betul. Allah, orang pakak tengok diri bulu roma, orang hak tengok Firaun duduk tengok, budak lagu mana tak boleh kecek khabar-khabar, nak turun kali tadi boleh kecek. Lalu tu masyitah tidak ada yang kedua, yang ketiga, pilihan hanya satu, tujuh masuk dalam api yang panas. Allahu Akbar. Lalu itulah ketika mana Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj bukan cerita royak jadi sedap. Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Itu yang sebut dalam suratul Isra'. Nabi apabila Allah Taala akak naik langit, pergi langit yang pertama, jumpa dengan Nabi tu. Nabi ni gigi sampai habis syurga Allah Ta'ala. Nabi masuk dalam syurga, Nabi bau, Allah sedap gitu lalu bau ni. Aku tidak pernah bau di atas dunia. Tanya malaikat Jibril, apa dia bau ni? Malaikat Jibril cerita yang saya cerita tadi. Malaikat Jibril royak seorang-orang Tino duduk dalam kerajaan yang zalim. Orang Tino ni duduk dalam kerajaan yang zalim, ada anak 2-3 orang. Pada masa tu dia royak, Jibril royak, Allah, Nabi kata, hebat seorang-orang Tino ni, tak ada berlaku kiamat lagi. Tetapi kebenaran untuk nak tunjuk kata dia ada Allah satu, walaupun mati dia jauh mati dengan kerajaan yang zalim. Akhir dia tuju, Nabi kata bahawa dia sudah ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami semua ni yang duduk menyaksi pada malam ni boleh duduk bersama dengan para-para nabi dan juga para-para syuhada, para-para orang yang berjuang pada jalan Allah Taala, bersama dengan Masyitah sebagai seorang orang jadi anak kali untuk sisir ramu anak Firaun, duduk dalam syurga dah pada hari ni. Insya-Allah Taala mudah-mudahan kita salah satu daripadanya. Kita tak ada masuk daripada surah kita lagi. Orang best kau apa? Masuk dah. Lalu itulah kita hari ni kita habis Muharram dah, mudah-mudahan itu nak ayat kata Allah Ta'ala sebut berkenaan cerita Nabi Musa dengan Firaun. Cerita Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, ya Nabi Musa, memari satu tempat, satu wadi, satu tempat lemah yang nama Wadil Muqaddas tuwa, yang duduk di negeri Mesir. Lalu tu Nabi Musa pergi, idhhab ila fir'auna innahu tagha, mugi kepada Firaun. Ya Musa, gi kepada Firaun kerana dia nampak degil dia ni. Dia nampak melampaui bantah pada jalan Allah Ta'ala. Dia nampak tak turut agama Allah Ta'ala. Idhhab ila Fir'aun, kamu pergi. Innahu tagha fakul halaka ila an tazakka. Allah Ta'ala ajar Nabi Musa, bukan pergi jumpa kerajaan omong ni jahat gitu lalu. Dak, Allah Ta'ala ajar ke mana? Fakul, kamu kecek dengan dia wimolek. Dalam surah lain Allah Ta'ala ajar Nabi Musa, fakulu layyinan, kecek dengan lemah lembut, jangan kecek kasar, jangan walaupun dia debek, jangan kecek kasar. Hal tazakka, nak aku nak royak cara supaya nak cucikan diri kamu. Izhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra. Wa Allah Ta'ala royak dalam cerita fa arahu al-ayatal kubra. Hai Fir'aun, dia duduk main dengan sihir lama mana dah. Hari ni Tuhan nak tunjuk kehebatan Allah Ta'ala. Apa dia? Ayatul kubra, satu tanda tunjuk kata Allah Ta'ala hebat. Nabi Musa pada fahasyara fanada, panggil tentera dia, panggil toke-toke sihir. Toke sihir duduk mana? Pakak tubik belakang. Pakak mari kita tengok Firaun Musa nak tunjuk sihir. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata dah lah, dia tunjuk takabur dah. Mari orang ramai, toke sihir ramai, dia berasa kata dia benar. Dia aku je hebat. Musa dengan Harun, Haruna akhi. Musa pergi dengan Nabi Harun, kecek pun telur. Nabi Musa dia kecek telur. Nabi Musa kecek pun telur. Mari dengan Nabi Harun, buat mari tukar so. Tukar pun biasa, tak ada nampak ilmu sihir, tak nampak sikit abuk tu sihir tengok. Musa tak boleh jadi. Tukar dia duduk pegang kambing je. Allah Ta'ala kecekkan dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala tanya kata, Musa tukar ni buat apa? Qala hiya asa ata'akkal. Allah Ta'ala, Nabi Musa jawab depan Allah Ta'ala kata, ni tukar yang aku buat bela kambing apabila kambing tak boleh nak makan, aku ambil tukar ni lah, sakut di sakut pohon. Lalu itulah aku cabut pohon, makan kepada kambing. Allah Ta'ala ada ayat tu, nak ayat kata kayu biasa. Mari tempat kita hari ni, kayu tu barakah. Allah pakat buat mata cicing belakang. Sebab itulah Nabi Musa alaihi salam pada masa itulah
Allah Ta'ala nak tunjuk kehebat. Fa'arahul ayatul kubra. Tengok tanda Allah Ta'ala yang sangat besar. Apabila lepas jadi seekor ular, pakak kata, sihir Musa sihir. Lalu itulah Nabi Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan yang kedua. Apabila mari berlawan di antara sihir dengan benar, sihir dengan tukar Nabi Musa yang perintah Allah Ta'ala, lawan benar tukar Nabi Musa. Apabila benar, Firaun tengok dengan mata corong, orang yang duduk jadi tokoh sihir pakak beriman kepada Nabi Musa. Musa tak main sihir. Kita pakak, apa dia panggil beriman? Setengah beriman kepada Nabi Musa. Apabila beriman pada Nabi Musa, Firaun kata, kalau lagu tu habis masa bagi Musa, kita kena amak Musa, kita kena bunuh dia. Main dengan sihir tak jadi, kita kena bunuh saja. Lalu tu pakak beramak situ selalu dah. Amak Nabi Musa, amak subhanallah. Firaun ni dia megah, bukan megah sekali megah dak. Dia tak pasal demai, tak pasal penipalu khabar-khabar, dia tengok depan tu laut. Depan laut, kanan tak ada pergi, kiri tak ada pergi. Dia kat sombong lah. Dia kata lagu mana? Dia kata depan laut, aku nak tengok. Tak ditukar dia berdebel gitu lalu boleh makan ular-ular sihir. Hari ni aku nak tengok hebat gitu lalu Musa. Hari ni dia nak lari ke mana? Hari ni nak lari ke mana? Lalu itulah Nabi Musa alaihissalam. Apabila dia pergi, Nabi Musa tak tahu. Bukan Nabi Musa tahu kata kena buat lagu tu dak. Apabila dia sapa tepi laut tadi, Allah Ta'ala kata fadrib bi'asakal bahar. Ambil tukar pula. Ambil tukar Nabi Musa, fadrib. Kata air laut becek pada dua. Tentera apa dia panggil? Kumpulan Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa pakat turun dalam laut. Marinya tentera Firaun dia kata, masuk kita dah lah. Jadi Musa tu setelah lagi gelai habis lah fak dia. Firaun pun dia tak jalah. Dia kata ni adalah sihir yang fak dia buat. Laut buka ni. Lalu tu pakat turun fak dia. Apabila turun dalam tu Allah Ta'ala tunjuk fa'aghraqnahum ajma'in. Lalu Allah Ta'ala tenggelam habis. Lemah, tak ada nak taubat kepada agama Allah Ta'ala. Apabila dia timur naik atas tu dia kat tangan dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dah pada Tuhan Nabi Harun. Hari ni Tuhan kata habis dah lah. Habis dah cerita Firaun nak taubat, habis dah lah masa dia. Allahu Akbar. Itulah di antaranya berkenaan dengan hari Ashura. Lalu tu Nabi Musa apabila dia najah daripada laut tadi, dia melalui syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur melalui puasa. Dia puasa lagu mana wallahu ta'ala a'lam. Tak makan kau lagu mana wallahu ta'ala. Tapi Nabi Musa melalui puasa, dan juga Bani Israel pun pakat puasa pada masa tu. Apabila puasa, Nabi pun ambil tauladan hak Nabi Musa, Nabi puasa kepada supaya sahabat tengok. Dan juga kita umat Nabi Muhammad ni, kita kena buat apa dia panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kita puasa pada bulan Muharram. Insya-Allah taala mudah-mudahan pada bulan Muharram ni kita boleh puasa bersama, dan Allah Ta'ala pun dosa kita apa yang kita laku sebelah yang kita lepas dah. Wallahu Ta'ala alam. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.